berkongsi pengalaman yang cukup menyeramkan. Nama beliau Dino. Kata Dino, pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku kepada dirinya. Kes ini berlaku tahun lepas. Setelah arwah ibu isteri saya, iaitu mak mentua saya, meninggal dunia. Anak saya begitu rapat dengan mak mentua, dengan neneknya lah, senang kata Dino. Dan bila arwah neneknya meninggal dunia tahun lepas, anak saya yang berusia 7 tahun demam selama seminggu. Teringatkan nenek termenung, sentiasa teringatkan neneknya. Akan tanya, nenek pergi mana? Nenek pergi mana? Kita kata nenek telah pun kembali ke rahmatullah. Saya cuba didik dengan cara betul, tapi isteri saya seringkali nak cuba bohong, nak cuba menipu ataupun tipu hela lah, supaya anak kami ni tidaklah terasa rindu. Tapi saya rasa, kata Dino, itu cara yang salah. Kisi, sebelum saya teruskan bercerita, bolehkah Kisi tanya para pendengar misteri jam 12? Mungkin kalau mereka ada seorang anak itu rapat dengan nenek dan nenek meninggal dunia. Kalau dia tanya ke mana nenek pergi, adakah patut kita bilang nenek dah meninggal dan dia akan terus bersedih, ataupun patut kita tipu? Kita tipu mengatakan nenek bercuti, nenek dah berpindah, macam apa yang dikatakan oleh isteri. Setiap kali bila saya cuba jelaskan yang benar, isteri saya marah. Abang, budak kecil masih belum tahu terima mati hidup. Abang boleh tak jangan cakap macam tu? Tapi Kisi, sebagai ibu bapa adalah tanggungjawab kita, kata Dino, untuk mendidik anak kita mana yang benar dan mana yang salah. Jadi para pendengar Ria 897, apa kata anda? Mungkin anda ada seorang anak yang begitu rapat dengan nenek, dan kalau masanya tiba, adakah anda akan beritahu hal yang sebenar nenek dah meninggal dunia, ataupun tipu hela macam dilakukan oleh isteri Encik Dino? Jadi diteruskan. Anak saya Kisi bukan setakat seminggu, malah dah masuk 2 minggu masih belum pulih daripada rasa rindu terhadap neneknya. Dia bersekolah, usianya 7 tahun, darjah 1. Sampaikan guru memanggil saya dan isteri datang berjumpa dengan dia. Pelajaran anak saya merosot dalam kelas. Dah tak ambil bahagian, kalau selalunya dia antara mereka yang nak jawab soalan-soalan yang ditanya oleh guru. Tapi malah kata guru kebelakangan ini, anak saya berdiam diri, termenung. Kadang-kadang waktu rehat, budak-budak ni dengar bunyi loceng semua suka lari meluru keluar dari kelas. Tapi bayangkan Kisi, kata guru anak saya seorang akan duduk di tempat duduknya tak bergerak. Sampaikan gurunya ini harus datang dan kata pada anak saya, sekarang waktu rehat, keluar, mari kita pergi kantin. Barulah anak saya bangun. Isteri saya minta izin jumpa dengan seseorang. Dia kata nak ubatkan anak. Saya pun memanglah tak ada masa Kisi, sebab bertugas kadang-kala overtime. Jadi saya berikan kesemuanya menguruskan anak pada isteri saya. Isteri saya bawa jumpa seseorang. Katanya ini orang baik, boleh bantu hilangkan rasa rindu. Memang tepat sekali. 2 hari selepas anak saya berjumpa dengan orang yang disebutkan ini, saya tak nak sebut namanya, anak saya dah tak lagi mempunyai rasa rindu terhadap nenek, malah tak bertanya pun tentang neneknya. Saya dengan isteri menjadi gembira sangat. Saya tanya isteri, siapa awak jumpa? Adalah bang, orang ni bagus bang. Ini yang kenalkan saya, Kak Siti. Kak Siti adalah kakak ipar saya Kisi, kakak kepada isteri saya. Jadi saya pun buat bodoh lah. Saya pun tak layan, ya, kerana anak saya dah kembali macam biasa. Di sekolah pun semakin hari semakin baik. Laporan dari guru mengatakan anak saya dah menunjukkan peningkatan. Daripada duduk diam, sekarang ini dah berinteraksi dalam kelas. Sebagai seorang ayah memang cukup gembira. Benda ini berterusan Kisi, nak dekat sebulan. Para pendengar Ria 897 FM. Kisi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kata Encik Dino, dengan izin Allah, dengan kuasa Tuhan, saya balik tugas malam. Saya masuk rumah gelap, biasalah orang tidur, hanya lampu dapur yang menyala. Saya tutup pintu, letakkan sepatu di dalam almari kasut, saya jalan perlahan-lahan,
tiba-tiba saya dengar orang berbual. Bukan hantu. Yang saya dengar tu suara anak saya berbual dengan seseorang. Saya tengok jam di dinding. Dah pukul 1 pagi. Kenapa anak belum tidur? Bila saya nak dekat, saya dengar dia kata apa? "Nek, sinilah tidur, Nek." Saya tersentak Casey, anak saya panggil sebut nama neneknya tidur bersama dengan dia di atas katil. Saya tak nak buka pintu dulu. Saya diri lama depan pintu. Anak saya kata apa, Casey? "Nek, kenapa nenek malam-malam datang tidur dengan saya? Selalu nenek muka marah-marah." Saya pegang pintu, nak buka pintu tu, Casey. Meremang bulu roma kata Encik Dino. Saya baca istighfar 3 kali. Saya buka sambil selawat. Anak saya sedang duduk bersila di atas katil. Belum lagi tidur. "Lisa, kenapa Lisa belum tidur, Lisa? Lisa tahu tak pukul berapa ni?" Anak saya diam. "Lisa, Baba tanya ni kenapa Lisa belum tidur?" Anak saya diam lagi. "Lisa cakap dengan Baba. Lisa berbual dengan siapa tadi tu?" Anak saya tengok saya. "Lisa berbual dengan nenek, Bah." Lisa cakap apa ni?" "Lisa berbual dengan nenek, Bah." Isteri saya pun bangun dengar saya marah anak. "Abang apa ni, bang? Balik kerja bising-bising marah anak ni. Budak ni tidur kenapa mengejut?" "Awak tak tahu cerita, awak jangan cakap sembarangan. Awak tahu tak? Saya balik tadi buka pintu, saya dengar Lisa berbual. Awak tahu dia cakap apa? 'Nenek mari tidur sebelah, mari.' Isteri saya tengok anak. "Lisa, betul ke Lisa berbual dengan nenek?" Dia angguk kepalanya, Casey, tak berani cakap. "Lisa, betul Lisa berbual dengan nenek?" Dia angkat tangan, dia tunjuk. "Casey, saya dengan isteri dapat rasakan. Antara saya dengan isteri berdiri, tengah-tengah macam ada orang, Casey. Cuma rasa tak nampak. Tak nampak apa-apa. Sejak malam tu, bila anak tidur dengan saya untuk beberapa hari mendatang, benda tu macam tak terima. Saya dengan isteri diganggu. Orang ketuk pintu, bukan pintu rumah, pintu bilik saya dengan isteri. "Lisa, nenek datang. Buka pintu, Lisa." Anak saya mula rasa takut. Barulah dia tahu yang sebenarnya setiap malam datang bukan neneknya. Dipendekkan cerita, selidik punya selidik, kata Encik Dino. Rupa-rupanya orang pakar yang isteri saya jumpa ni, Casey, telah pun seolah-olah memuja korin kepada arwah nenek supaya mendampingi anak saya. Sebab itulah hilang rasa rindu. Anak saya dah jumpa neneknya setiap malam. Kisah-kisah yang anda dengar